Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati pengarah Kolej Matrikulasi, para pembentang, para juri seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke pembentangan sesi selari 6 Konvensyen Penyelidikan Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023. Pada petang ini kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 6 peserta akan membuat pembentangan pada hari ini, iaitu Puan Siti Khalijah binti Muhammad Abdul Majari dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, Puan Nurhidah binti Munawir dari Kolej Matrikulasi Pahang, Puan Siti Munirah binti Muhammad dari Kolej Matrikulasi Kedah, Puan Kang Kuwei dari Kolej Matrikulasi Kelantan, Dr. Banu Anak Perempuan Ramanan dari IPG Kampus Kota Baru Kelantan dan Encik Muhammad Nizam bin Mat Nasir dari Bahagian Tajaan Pendidikan KPM. Hadirin sekalian, pembentangan hari ini akan dijurikan oleh Profesor Madya Dr. Fariza Putih Behak dari Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia, dan Profesor Madya Dr. Nur Sazai binti Mat Saad, Deputy Dean Academic and International dari Universiti Sains Islam Malaysia. Para pembentang dan hadirin yang sekalian, di sini akan dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng akan dibunyikan 1 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada di dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan. Untuk itu, sesi pertama akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama, iaitu Puan Siti Khalijah binti Muhammad Abdul Najari dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dengan tajuk penyelidikan Keberkesanan Pendekatan GW+P dalam membantu pencapaian pelajar dalam tindak balas sebatian organik alkena. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Khalijah binti Muhammad Abdul Najari, wakil bagi kumpulan Zoometria. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian kami, iaitu kesan pendekatan GW+P dalam meningkatkan pemahaman konsep tindak balas alkena. Pendidikan tersedia masa hadapan memperkasa modal insan boleh ditarifkan sebagai pendidikan berterusan yang perlu dilaksanakan dan dibudayakan dengan lebih sejajar dengan perkembangan dunia pendidikan dengan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai minda kelas pertama, berketerampilan, berdaya saing dan berfikiran kritis. Oleh itu, dalam konteks kajian ini, penyelidik telah memperkenalkan strategi pendekatan GW+P, iaitu akronim kepada Gallery Walk plus Padlet. Gallery Walk adalah merupakan satu pendekatan pengajaran yang sangat dipraktikkan
untuk pembelajaran abad ke-21, manakala Padlet adalah aplikasi digital untuk berkongsi maklumat. Model kajian tindakan yang kami gunakan adalah model Chemis dan McTaggart 1988 yang melibatkan 2 kitaran dan mempunyai 4 langkah. Refleksi amalan PDP lalu, kami melihat kesukaran pelajar memahami kimia organik kerana pelajar berhadapan dengan topik baru seperti meramal hasil akhir dan juga tindak balas reaktiviti reaktan. Dan pelajar terpaksa belajar pada semester kedua dalam silibus yang agak panjang. Oleh itu, dalam konteks kajian ini, kami hanya akan membincangkan permasalahan pelajar dalam menulis hasil akhir bagi tindak balas alkena. Tindak balas alkena terdiri daripada tindak balas penambahan hidrogen dengan kehadiran mangkin, penambahan halogen dalam pelarut lengai, penambahan halogen dalam air, penambahan hidrogen halida, penambahan air dalam medium berasid dan tindak balas pembentukan alkena. Refleksi amalan PDP lalu, 5 orang pelajar tidak dapat menjawab soalan dalam menentukan hasil bagi produk tindak balas alkena dan pembentukan sebatian alkena. Pelajar tersebut mendapat markah rendah dalam 3 pop quiz bagi tindak balas alkena secara berterusan. Oleh itu, ini kerana salah satu faktornya adalah pelajar masih lemah untuk menentukan konsep Markovnikov atau anti-Markovnikov. Ini adalah situasi di mana ketika di dalam kelas apabila pensyarah meminta pelajar untuk menulis hasil akhir tindak balas penambahan alkena. Respon pelajar biasanya akan menyatakan, saya tak beranilah, takut salah. Saya belum hafal setiap konsep tindak balas penambahan. Macam mana nak tahu Markovnikov atau anti-Markovnikov? Dalam konteks kajian ini, kami memfokuskan istilah penting iaitu elektrofil, nukleofil, penambahan elektrofil, Markovnikov atau anti-Markovnikov. Ikatan ganda dua dalam sebatian alkena adalah ikatan ganda dua di mana ia merupakan tapak nukleofil dan yang akan ditambah kepada ikatan ganda dua tersebut adalah elektrofil. Isu keprihatinan. Pelajar lemah dan menghadapi kesukaran untuk menulis hasil produk dengan tepat dalam tindak balas sebatian alkena dan seterusnya menjejaskan prestasi pelajar. Ini kerana silibus kimia organik semester 2 adalah amat penting dalam pembelajaran kimia organik di peringkat matrikulasi. Terdapat 2 objektif iaitu objektif umum dan objektif khusus. Daripada 2 objektif ini kami telah membina persoalan kajian iaitu adakah pendekatan GW+P memberi kesan dalam meningkatkan pemahaman pelajar dalam konsep tindak balas alkena. Prosedur pelaksanaan kajian, pengajaran dan pembelajaran secara tradisional dan melalui tinjauan awal dan seterusnya kami menggunakan 4 langkah yang terdapat dalam model Chemis dan McTaggart iaitu merancang, bertindak, memerhati, refleksi. Galeri Wong ini dilaksanakan di dalam kelas tutorial saya dalam tempoh 2 jam di mana terdapat 20 orang pelajar, 10 orang daripada praktikum A dan 10 orang lagi daripada praktikum B. Praktikum A akan diberikan soalan dan mereka kena menyiapkan tugasan yang diberikan. Manakala praktikum B juga diberi soalan yang sama, diberikan soalan yang sama dan mereka juga perlu menentukan hasil akhir tindak balas alkena. Tetapi kumpulan praktikum A yang akan membentangkan sebagai presenter, manakala praktikum B akan mendengar akan mendengar penerangan daripada kumpulan A dan di situ akan berlaku sesi soal jawab. Dan salah seorang wakil daripada kumpulan A, praktikum A akan merekod penerangan dan perbincangan antara kumpulan A dan praktikum B. Kemudian video tersebut akan di-upload di YouTube dan link tersebut akan dimuat naik pada Padlet. Manakala untuk kitaran yang kedua, pelajar dikendaki menonton video di aplikasi Padlet. Kemudian ujian CAMScore dilaksanakan dan seterusnya konsultasi antara pensyarah dan guru.
Berikut adalah pemerhatian dan dapatan kajian. Kalau kita lihat sini, julat markah bilangan pelajar yang mendapat tahap cemerlang iaitu hanya 3 orang pelajar, dan pelajar yang mendapat markah lemah iaitu antara 0 hingga 49 adalah 12 orang pelajar. Tetapi selepas pelaksanaan GW plus P, terdapat peningkatan pada ujian pasca iaitu pada tahap cemerlang terdapat 15 orang pelajar dan berlakunya penurunan daripada 12 kepada hanya 2 orang pelajar yang masih lagi dalam kategori lemah. Berikut adalah skor markah min ujian pasca iaitu 79.6%, menunjukkan terdapat peningkatan 34% min markah skor yang berada pada tahap cemerlang selepas GW plus P dilaksanakan. Refleksi menurut Yusnida 2014, strategi pembelajaran Gallery Walk menunjukkan impak positif dalam meningkatkan pelibatan murid-murid dalam proses pembelajaran. Ini dapat kami buktikan apabila berlakunya peningkatan markah min ujian pra dan ujian pasca iaitu sebanyak 34.3% atau 34% dan perbezaan peratus markah tertinggi ujian pra dan ujian pasca iaitu berlakunya peningkatan sebanyak 19.3%. Ini menjelaskan bahawa strategi GW plus P ini berupaya meningkatkan skor pencapaian pemahaman konsep tindak balas akhirna pelajar kepada lebih baik dan menjadikan strategi GW plus P sebagai PDP yang lebih efektif kerana ia mampu meningkatkan markah min pencapaian pelajar ke tahap cemerlang. Berikut refleksi seterusnya adalah GWP adalah merupakan strategi PAK 21 yang berpusatkan pelajar. Di samping pelajar dapat menggunakan aplikasi Padlet sebagai alat teknologi untuk berkomunikasi dan berkongsi idea dalam pembelajaran mereka, murid juga dapat berkomunikasi dengan berkesan melalui aktiviti soal jawab. Murid-murid juga dapat menyumbangkan idea mereka dan mendengar pandangan dan pemikiran anggota kumpulan yang lain, dan seterusnya GWP ini didapati dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar. Di samping pelajar dapat menilai dan mengingati apa yang telah dipelajari oleh pelajar-pelajar. Secara kesimpulan, pelaksanaan strategi GW plus P dalam pengajaran dan pembelajaran tindak balas sebatian Al-Qina adalah strategi pilihan dan kaedah yang efektif dalam pengajaran dan pembelajaran untuk melahirkan pelajar yang boleh memahami konsep tindak balas Al-Qina dengan lebih baik. Oleh itu, cadangan penambahbaikan daripada kumpulan kami iaitu kami bercadang untuk menggunakan pendekatan GW plus P dalam tindak balas sebatian organik yang lain seperti Haloalkana, benzena serta sebatian organik yang lain sebagai kaedah efektif bagi menghasilkan pengajaran yang lebih berkesan. Untuk makluman semua, kami juga ada mengadakan temu bual dengan beberapa orang pelajar lah yang kita pilih untuk bertanyakan kepada mereka kesan pelaksanaan, apakah pandangan dan apakah yang mereka rasai atau pengalaman yang mereka rasai selepas pelaksanaan GW plus P ketika sesi kelas tutorial. Sekian, terima kasih. Dipersilakan para juri untuk mengajukan soalan. Terima kasih Puan Siti Khalijah. Okey, ada satu soalan berkenaan dengan GW plus P ni. Kalau dilihat kepada refleksi pelajar, kalau dalam kertas kerja ni dan juga apa yang Puan report tadi, berkenaan dengan dinyatakan di sini antaranya ialah kami pening cikgu. Ya, jadi itu adalah masalah yang diutarakan oleh pelajar sendiri. Ya betul. Okey, baik. Jadi makanya bagaimana agaknya cikgu telah ataupun Puan Siti Khalijah sendiri dan rakan-rakan telah kiranya menggunakan GW plus P tu. Kenapa itu yang dipilih? Apa agaknya yang menjadi inspirasi ke untuk memilih GW plus P, Gallery Walk plus Padlet tadi tu? Sebab cerita dia pening. Jadi macam mana dikaitkan dengan melihat macam mana pihak Puan melihat Gallery Walk itu dan juga Padlet itu sebagai satu jalan penyelesaian, intervensi dah laju kan, intervensi kepada
pening tadi tu. Sila. Pening tak ada. Kalau kita lihat, kalau untuk silibus kimia matrikulasi, alkin ni adalah salah satu subtopik yang sangat panjang. Bila sangat panjang dan di dalamnya pelajar bukan sahaja belajar tentang tindak balas untuk menentukan hasil akhir, mekanisme. Jadi kalau kita lihat, memang pelajar yang mereka akan, bila mereka menghadapi masalah terhadap menentukan hasil akhir alkin, mereka juga akan menghadapi masalah untuk tindak balas yang seterusnya lah. Okey, jadi pelajar pening. Kalau di awal, sebab alkin ini adalah chapter organik yang terawal selepas kumpulan berfungsi kimia organik. Jadi kalau mereka daripada awal tu mereka tak boleh menguasai, mereka akan rasa down untuk belajar chemistry, especially untuk kimia organik. Jadi kenapa kumpulan saya memilih gallery walk? Salah satu faktor sebab gallery walk ni adalah salah satu strategi di dalam PAK 21. Pelajar boleh berbincang antara kumpulan. Pelajar praktikum A tu, saya bahagikan mereka kepada 4 kumpulan, 3-3-2-2. Dan pelajar untuk setiap kumpulan tu mereka akan dapat sebatian kimia yang sama. Cuma bezanya dia punya reaktan. Ada reaktan yang memerlukan pelajar reaktan yang follow jawapan dia adalah follow Markovnikov rule. Ikut Markovnikov kan. Iaitu tapi kalau kita letakkan HBr dengan hydrogen peroxide, okey, dia akan jadi anti Markovnikov. Okey, jadi pelajar di situ bila kita buat gallery walk, pelajar ni akan pelajar kumpulan A ni dia akan bentangkan. Masa proses pembentangan, ada seorang pelajar lagi akan record kan. Dan dalam masa yang sama, kumpulan B tu juga, praktikum B tu, mereka kena menyelesaikan soalan yang sama. Dan bila sesi pembentangan gallery walk berlaku, di situ akan ada prosesnya pertanyaan, kenapa dapat jawapan ni? Maksudnya ada sesi soal jawab antara kumpulan, antara praktikum A dengan praktikum B. Kenapa jawapan tu mesti macam ni? Kenapa bukan macam ni? Jadi segala kekeliruan yang dihadapi oleh pelajar, mereka kata pening kan. Jadi segala kekeliruan tu boleh diatasi. Saya sebagai pensyarah facilitator akan berdiri di belakang mereka lah dan akan lihat adakah penjelasan mereka itu betul, atau sekiranya kurang tepat, selepas habis semua seksi tu saya akan memaklumkan penjelasan yang lebih tepatlah sekiranya presenter presenter tersebut memberi jawapan yang salah. Dan kenapa saya record ini adalah tujuannya saya nak upload selain pada upload di YouTube, mereka boleh dan paste di Padlet supaya pelajar ni boleh berulang-ulang kali untuk lihat. Dan kami juga bercadang sebenarnya kita boleh jadikan link Padlet tu untuk diberi untuk proses, untuk strategi pengajaran secara flip classroom. Pelajar diberikan dahulu maklumat, video, nota, dan kemudian pelajar belajar untuk kajian seterusnya lah. Terima kasih. Alright. Adakah menjawab soalan? Menjawab sebenarnya Okay. ada a lot of potential. Tapi itulah yang tu tak ada kat sini. Yang disebut tu tak ada di sini. Oh, okey. Itulah yang katanya masa saya sebut, saya rasa saya dah sebut banyak kali lagi. The valuable things are not here. Okey. The valuable Baik. insight tu semua ada dekat Yang yang masih belum dieksplor. Ah, Yang okey. boleh dieksplor seterusnya dengan lebih mendalam lagi. Ya, baik. Alright, soalan saya simple je lah. Tak ada. Okay, adik kitaran 1 dengan adik kitaran 2 kan? Ya. Jadi masa kitaran 1 tu nak pindah pada kitaran kedua, apakah langkah penambahbaikan kepada GWP yang dijalankan? Sebab kalau action research kena ada penambahbaikan, then you go for the second cycle. So untuk dari first to second tu transition tu, apa langkah penambahbaikan? Langkah penambahbaikan yang kami buat adalah saya akan salah seorang daripada kumpulan kami itu adalah subject matter expert. Jadi saya akan minta pensyarah tersebut untuk go through setiap video tersebut. Dan sekiranya terdapat pembetulan di mana contohnya video pertama untuk kumpulan pertama, pensyarah tersebut akan buat catatan,
Dan saya akan maklumkan semula kepada kumpulan tersebut untuk edit balik video tu dan upload semula ke YouTube dan link tu paste semula ke Padlet. So maksudnya GWP tu tetap tidak ditambah baik lah. Sebab I would say the intervention itself. So probably boleh difikirkan later moving forward. Sebab GWP ni dah ada. Okay, you have found a lot of data boleh sampai. So sekarang ni moving forward, you have to think about how GWP ni can be improved further to improve learning further or teaching and learning. So bukan learning sajalah, teaching and learning as well. So sebab di kajian tindakan dia bukan improve, bukan fokus hanya kepada dapat A tu, tapi fokus kita mesti nak tambah baik intervensi itself. Ya, faham. So Okay. that's why dia ada kitaran. Ya. Alright, itu saja. Okey. Terima kasih doktor. Terima kasih diucapkan kepada pembentang pertama tadi, Puan Siti Khalijah binti Muhammad Abdul Najari. Seterusnya dipersilakan pembentang yang kedua, Puan Nurhidah binti Munawir dari Kolej Matrikulasi Pahang dengan tajuk Allah Pembelajaran Berorientasi STEM dalam subtopik fermentation bagi pembangunan modal insan di kalangan pelajar. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan juri dan juga rakan-rakan pembentang sekalian. Saya Nurhidah Munawir. Ini adalah kajian tindakan individu solo dari Kolej Matrikulasi Pahang. Ingin berkongsi kajian tindakan saya. Bukannya Allah, okey, tapi Allah ditegaskannya Allah pembelajaran berorientasi STEM dalam subtopik fermentation bagi pembangunan modal insan di kalangan pelajar. Jadi pembelajaran berorientasi STEM mendukung revolusi industri 4.0 dan juga PAK 21 seiring dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia bagi menjadikan pelajar mendepani cabaran global selaras dengan pendidikan tersedia masa hadapan untuk mewujudkan satu ekosistem pendidikan yang berunsurkan strategi hutagogi pembelajaran kendiri, paragogi pembelajaran kolaboratif dan juga cybergogi pembelajaran dalam talian. Jadi berdasarkan kepada pengalaman pensyarah mengajar subjek biologi, mendapati subjek ini ada melibatkan banyak proses sains yang berkait dengan kehidupan. Jadi pelajar cenderung untuk menghafal proses sains dan kesannya pelajar kebiasaannya gagal untuk menjawab soalan aras kognitif tinggi dengan baik. Dan ini mungkin berlaku disebabkan oleh PDP pensyarah yang kurang menarik dan pensyarah tidak melibatkan pelajar secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Namun, pengkaji yakin bahawa pembelajaran berorientasi STEM ini mampu melibatkan pelajar secara holistik dalam satu aktiviti pembelajaran yang berbentuk eksplorasi dan juga secara kolaboratif. Dan model kajian tindakan ini diadaptasi daripada Camis dan McTaggart 1988 dengan satu gelong kajian dan didahului dengan langkah satu iaitu merancang kajian bagi refleksikan diri pensyarah di mana mendapati pengajaran pensyarah adalah bersifat konvensional satu hala dan kesannya pelajar menjadi pasif, kurang berkomunikasi, tidak berkongsi idea, senyap. Okay? Dan seterusnya berdasarkan kepada refleksi pelajar melalui ujian formatif, hanya 9 orang pelajar mendapat grade A dan semua pelajar tidak menguasai soalan aras tinggi dengan baik. Berdasarkan refleksi temu bual pula, pelajar menjadi penerima pasif. Setelah disimpulkan oleh pengkaji, pengkaji menyimpulkan bahawa pelajar menjadi penerima pasif iaitu bergantung sepenuhnya kepada pensyarah. Hanya catat je apa pensyarah cakap, hanya salin je apa pensyarah bagi. Okay. Dan berdasarkan pada soal selidik pelajar, bagi aspek minat dan juga keberkesanan terhadap PDP yang lalu, mendapati kedua-duanya mampu oleh min pada tahap yang sederhana mengikut interpretasi skor oleh KOP 2023. Dan bagi min kesediaan pelajar untuk melalui pembelajaran berbentuk eksplorasi STEM berada pada tahap yang tinggi.
Dan berdasarkan kepada ekosistem pembelajaran STEM di mana kita semua sedia maklum bahagian matrikulasi committed untuk mempraktiskan modul STEM dalam PDP, penyelidikan dan juga inovasi di semua 15 kolej matrikulasi seluruh Malaysia. Dan seterusnya adalah fokus kajian untuk menambah baik strategi PDP melalui satu pelaksanaan pembelajaran berorientasikan STEM menggunakan strategi heutagogi, paragogi dan juga cybergogi bagi subtopik fermentation dalam topik 5. Topik ini menyumbang 13 daripada 80 markah dalam peperiksaan akhir. Dan subtopik fermentation sangat sesuai untuk dilaksanakan dalam bentuk aktiviti eksplorasi. Okay, dan objektif umum adalah untuk membangunkan modal insan di kalangan pelajar melalui aktiviti ala dan berdasarkan kepada Noraini, Fazilah dan juga Syarinatul, modal insan pelajar dalam pendidikan boleh diukur menggunakan pengukuran tahap kemahiran generik dan juga keterampilan akademik. Oleh itu, pengkaji mengkhususkan objektif kepada mengukur tahap kemahiran generik pelajar dan meningkatkan pencapaian pelajar. Dan kumpulan sasaran adalah 16 orang pelajar di bawah seliaan pengkaji sendiri yang mana pelajar ini dipilih berdasarkan kepada pemerhatian, temu bual dan juga analisis ujian pra yang mana 43.75% pelajar masih di bawah kategori sederhana dan lemah iaitu mendapat grade B+ dan ke bawah dan 100% pelajar tidak menguasai soalan aras C3 dengan baik. Jadi apa itu ALA? ALA adalah akronim bagi Alcohol Fermentation dan Lactic Acid Fermentation, merupakan aktiviti multidisiplin yang menggabungkan 4 bidang iaitu sains merupakan biologi, teknologi, proses mencari maklumat menggunakan pelbagai literasi digital dan juga teknologi, kejuruteraan adalah proses menjana idea untuk menerangkan proses penyampaian dan matematik adalah mengira kandungan nutrisi dalam makanan tercapai. Jadi kenapa saya memilih STEM? Okay. Kerana dalam STEM bila diaplikasikan dalam PDPC, ia akan membantu pelajar untuk mengintegrasikan pengetahuan sedia ada dan juga pengalaman pembelajaran pelajar yang secara realiti, pengalaman hidup pelajar. Okey, untuk membentuk pengetahuan yang baru. Jadi kajian ini didahului dengan penulisan lesson activity bagi subtopik fermentation yang mengandungi tema, masalah, senario, STEM link dan juga objektif pembelajaran dan telah pun mendapat kesahan daripada Ketua Jurati Utama STEM Biology. Dan ini adalah kerangka konsep kajian yang mana implementasi STEM model pembelajaran 5E untuk mengukur kemahiran generik dan juga pencapaian pelajar. Jadi kaedah pengajaran dilaksanakan secara tidak segerak dan secara segerak. Secara tidak segerak melalui lesson activity yang ditulis tadi diadakan kepada pelajar melalui aplikasi WhatsApp, Wakelet dan juga Google Classroom. Dan pelajar melaksanakan pembelajaran heutagogi di mana pelajar mencari, membaca maklumat tambahan, video-video pembelajaran sebagai persediaan untuk masuk ke kelas bersemuka keesokannya. Okey, secara segera pula dilaksanakan secara bersemuka dalam kelas selama 2 jam dan telah mengadaptasi model pembelajaran 5E oleh BIB. Dalam model ini, fasa pertama adalah engage. Di mana dalam fasa ini, pelajar dibahagikan dalam kumpulan dan setiap kumpulan akan memperoleh makanan tetapan yang berbeza. Contohnya, roti, keju, tempe, yogurt dan juga cuka. Okey. Dan ini adalah gambar pelaksanaan semasa fasa engage. Kemudian adalah fasa yang kedua iaitu explore. Dalam fasa ini, pelajar melakukan proses perancangan, sumbang saran, merancang aktiviti secara kolaboratif dan mencari maklumat menggunakan digital, literasi digital. Dan pada masa ini sebenarnya pelajar telah mengimplementasikan strategi paragogi dan juga cybergogi. Okay. Dan 2 kemahiran generik telah dibina iaitu kemahiran kerja berkumpulan dan teknologi maklumat. Dan ini adalah gambaran semasa fasa explore dilaksanakan. Dan semasa fasa explain pula, pelajar telah pun mengenal pasti jenis penyampaian dan mereka telah menerangkan kepada rakan lain dan juga kepada pensyarah. Dan pada waktu ini, pensyarah perlu mengenal pasti misconception pada pelajar. Dan pelajar pensyarah secara terus boleh membetulkan kesilapan tersebut ataupun rakan-rakan lain pun boleh betulkan. Okay. Dan dalam fasa ini, kemahiran berfikir juga telah dibina sebenarnya di mana pada fasa ini, pelajar akan mengintegrasikan pengetahuan tentang penyampaian untuk menghasilkan makanan tercapai mereka dan menggunakan pengalaman sedia ada. Contohnya macam keju.
Okey, ataupun keju lah. Okey, contohnya keju, dia makan keju, dia kata awak makan keju awak gemuk. Okey, adakah itu fakta atau mitos? Okey, jadi pelajar akan kena pasti kalau fakta kenapa, mitos kenapa. Jadi pelajar perlu kaji. Okey, okey, dan di sinilah pelajar akan menentukan kandungan nutrisi dan juga apakah benefit dia kepada kesihatan. Okey, dan kemudian pelajar menyediakan satu slide pembentangan untuk diupload ke Padlet dan kemudian membuat pembentangan. Kemahiran berkomunikasi telah dibina pada fasa ini. Okey, dan ini adalah aplikasi Padlet, muka hadapan dan juga hasil kerja pelajar. Okey, dapatan kajian berdasarkan kepada analisis, intervensi, empat kemahiran jenik menunjukkan tahap yang tinggi dan peningkatan kemahiran berfikir, kemahiran komunikasi, kemahiran teknologi maklumat menunjukkan nilai min yang tinggi. Seterusnya, 100% pelajar memperoleh markah penuh, memperoleh A dan boleh menjawab soalan aras kognitif tinggi dengan baik. Dan data kualitatif melalui maklum malas pelajar, pelajar boleh menerangkan proses, boleh berkomunikasi, boleh bekerjasama dengan baik. Dan refleksi dalam hadap pensyarah, mendapati pensyarah boleh memperbaiki dan menambah strategi PDP, di mana kemahiran jenik pelajar, pencapaian pelajar, kebolehan pelajar menjawab soalan lebih baik dan PDP menjadi lebih teratur dan juga terancang di mana pelajar lebih bersedia dalam kelas bersemuka, penggunaan masa menjadi lebih efektif dan pelajar menjadi lebih aktif. Okey, kekuatan kajian dia adalah aktiviti berbentuk eksplorasi STEM berpusatkan pelajar. Okey, dan kelemahan semestinya gangguan capaian internet, mengganggu fokus dan juga motivasi pelajar. Cadangan kajian lanjutan adalah selaras dengan falsafah pendidikan sains kebangsaan untuk melahirkan pelajar yang mahir sains. Jadi kita nak integrasikan aktiviti ahla dengan aktiviti kerja lapangan untuk memberikan satu pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih menyeronokkan. Jadi itu saja. Okay, sekian, terima kasih. Okay, jadi based on the presentation, nampak macam ALA ni berdasarkan teori collaborative learning kan? Ya. Alright. Jadi boleh tak Puan share tentang aspek kolaborasi di kalangan pelajar lah dalam proses ALA tu lah, since collaborative learning ni memang jadi basis kepada ALA tersebut kan? So, Ya, betul. Apa yang Puan notice in terms of collaborative action among the students? Ya, terima kasih Doktor. Jadi kolaboratif yang saya nampak di kalangan pelajar semasa melaksanakan ALA ni, pelajar bersama-sama merancang, membuat tindakan, membuat pembentangan sehinggalah kedapatan akhir. Okey, jadi kita hanya guide. Guide kita adalah daripada lesson activity melalui implementasi hutagogi, pelajar buat persediaan sebelum memasuki kelas dan semasa kelas pelajar dah tahu apa yang dia nak buat. Jadi pelajar akan bergerak dalam kumpulan dan pensyarah pada waktu itu bertindak sebagai facilitator untuk membantu pelajar kalau dia lost, kalau dia terkeluar daripada track, okay, supaya pelajar keep on track. Dan memang pelajar yang melaksanakan aktiviti. Cuma bahan tadi memang pensyarah yang sediakan. Contohnya yang tempe tadilah. Jadi proses kolaborasi tersebut adakah didokumentasikan? Dikomentasikan dalam bentuk apa, Puan? Doktor? Dalam bentuk data lah. Oh, kolaboratif pemerhatian saya je lah. Berdasarkan kepada pemerhatian. Maksudnya moving forward, what you should do is that you investigate further into the collaborative efforts of the students while doing that. So jadi dia tidaklah fokus hanya kepada pencapaian, tetapi proses kolaboratif tu yang sebenarnya permasalahan yang disebut daripada awal pun adalah masalah yang tersebut tidak berkolaborasi kan. Jadi diberi untuk collaboration. Jadi collaboration telah berlaku tapi dia dibiarkan sepi. Tapi kita ada data kemahiran generik tadi, Doktor. Salah satunya adalah kemahiran kerja berkumpulan. Tak tanya pelajar lah macam mana proses tu yang mempengaruhi dia. Secara verbally sajalah, dia kongsi apa idea dia. Itulah, secara verbal kan. Secara verbal dia tidak direkod, tidak didokumentasi. Jadi dia pun berlalu pergi macam tu saja. Okey, baik Doktor. So moving forward kita tengok lebih mendalam lah macam tu. Okey. Alright. Boleh bagi Zaila pula. Ada satu lagi tapi tak apa.
Okay. Alright, tahniah Puan Nurhida. Okey, berkenaan dengan Allah ni, okey. Bila disebut berkenaan dengan pembangunan modal insan. Jadi itu adalah satu terma yang sangat besar sebenarnya. Jadi ke arah mana agaknya harapan Puan lah ya untuk dalam kiranya membentuk pelajar itu untuk memahami subjek ini, juga selari dengan itu untuk membentuk pembangunan modal insan. Jadi macam mana the two elements actually work together? Okey, sebab tu saya, terima kasih doktor untuk soalan tu. Sebab tu saya melihat kepada literature review oleh Noraini, Nur Fazila dan juga Syarinatul, di mana dia berkongsi bahawa pembangunan modal insan dalam pendidikan ini sebenarnya boleh dilihat kepada kemahiran pelajar yang produktif melalui pengukuran kemahiran generik dan juga keterampilan akademik. Jadi sebab tu saya khususkan objektif itu kepada mengukur kemahiran generik pelajar yang meliputi 4 kategori tadi. Kemahiran berfikir, kemahiran berkomunikasi, kemahiran kerja berkumpulan dan juga kemahiran teknologi maklumat. Dan juga keterampilan akademik merujuk kepada peningkatan pencapaian. Okay. Lost for words. Oh, lost for words, right. Wah, ada masa lagi Okey. Right. Bagaimana pula pelajar menerima approach heutagogy tersebut? Heutagogy. Ya, setakat ini ya pelajar boleh menerima dengan baik sebab this is not the first time saya implement heutagogy tu. Sebenarnya pelajar dah biasa dengan kaedah heutagogy. Dan sebenarnya saya ada perancangan untuk menambah baik kajian ini. Kalau lihat dalam kajian ini, saya menggunakan STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Tapi saya berharapan tinggi untuk kita implementkan stream pula, di mana kita masukkan unsur agama. Mungkin sebab makanan tertapai sebenarnya bukan tertakluk kepada 5 contoh tadi je. Kita ada contoh makanan luar negara, contohnya kimchi kan, ada natto, miso. Tapi saya tak gunakan tu sebab saya pun tak tahu nak beli kat mana dan saya tak tahu dia punya halal haram dia. Jadi sebab tu saya nak masukkan unsur stream tu, di mana religion kita mungkin boleh minta pelajar untuk explain dari segi halal ataupun haram. Sebab tu boleh berkait dengan kehidupan pelajar di masa depan. That is apa yang saya faham lah tentang future ready education, bila pelajar sendiri boleh implement hasil aktiviti pembelajaran dengan kehidupan mereka. Okay. And then A itu adalah art. Art tu seni, mungkin mereka boleh cipta satu fermented food yang baru. Kan, kalau fermented soybean dapat tempe, tapi kalau fermented red bean jadi apa? Macam itulah. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Nurhida. Seterusnya dipersilakan pembentang ketiga Puan Siti Munirah binti Muhammad dari Kolej Matrikulasi Kedah dengan tajuk pembentangan Teknik IF berbantukan Smart Aero Detector meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah forces dalam kalangan pelajar matrikulasi. Dipersilakan. Selection bawah, okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, saya Siti Munirah binti Muhammad daripada Kolej Matrikulasi Kedah. Saya ingin membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Teknik IFF berbantukan Smart Aero Detector meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah forces dalam kalangan pelajar matrikulasi. Jadi seperti kita sedia maklumlah, fizik mengandungi 2 elemen utama, iaitu konsep yang abstrak dan juga pengiraan.
Okey, jadi pemahaman terhadap sesuatu konsep tu sangat pentinglah kerana memberi pencapaian kepada subjek fizik. Apabila pelajar tu tak dapat menyelesaikan soalan aplikasi, ia menunjukkan bahawa pelajar tersebut belum dapat menguasai dan memahami sesuatu konsep fizik dengan baik. Okey, untuk pengetahuan semua, forces ini merupakan satu subtopik yang diajar pada semester 1, iaitu chapter 3 lah, Dynamics of Linear Motion, dan ia juga menjadi basic konsep kepada chapter-chapter yang lain. So untuk keseluruhan semester 1, ianya merangkumi sebanyak 6 daripada 9 chapter. Okey, dan forces ni memerlukan pelajar untuk mengenal pasti jenis force, arah force, penggunaan equation iaitu pembinaan equation yang mana kena relate dengan Newton's law of motion, dan juga pengiraan jawapan akhir. Okey, jadi kenapa saya membuat kajian ini? Sebenarnya rentetan daripada ujian formatif ataupun saya panggil sebagai ujian awal. Selepas saya ajar topik forces, saya bagi test lah kepada pelajar sebab saya nak tengok student ni betul-betul faham ataupun tidak untuk topik forces. Jadi bila saya bagi test tu, keputusan sangat mengejutkan saya sebab saya dapati 80% pelajar berada dalam kategori lemah, iaitu mendapat markah 0 hingga 49, dan 20% pelajar berada dalam kategori sederhana, iaitu mendapat 50 hingga 79%, dan tiada langsung pelajar dalam kategori cemerlang. Padahal dalam kelas tu kita nampak dia macam faham. Okey, bila diberi test secara individu, so inilah hasil yang saya dapati. Okey, jadi perkara ini sangat merisaukan saya lah. Sebab apa? Sebab forces ni dia menyumbangkan markah yang tinggi dalam PSPM 1, iaitu peperiksaan akhir semester, iaitu sebanyak 11% bersamaan dengan 13 markah, dan ianya juga menjadi basic konsep kepada chapter-chapter yang lain. Okey, kalau kita nak kata dia merangkumi sebanyak 66.66% lah daripada keseluruhan chapter 1, keseluruhan daripada semester 1. Okey, jadi apa yang saya buat selepas itu, saya membuat tinjauan awal lah sebab saya nak tahu sebenarnya apa yang dihadapi oleh pelajar, apa masalah mereka semasa menjawab soalan forces. Jadi ada dua kaedah yang saya gunakan. Yang pertama adalah saya membuat penelitian semakan jalan kerja. Saya tengok satu persatu jalan pengiraan yang ditunjukkan oleh pelajar dan saya kena pastilah apa masalah yang dihadapi. Dan yang kedua adalah saya menemu bual pelajar. Jadi saya tanyalah pelajar ni, sebenarnya apa yang masalah yang awak hadapi semasa menjawab soalan forces sehingga mendapat markah sebegini kan. Okey, jadi hasil daripada semakan jalan kerja, so saya dapati terdapat 4 masalah, iaitu pelajar tidak dapat mengenal pasti jenis dan arah force, okey, tidak dapat melukis free body diagram dengan betul, tidak menggunakan formula dan betul, dan juga penggatian salah ke dalam formula. Okey, dan hasil daripada temu bual. So bila menemu bual, data yang saya dapat adalah transkrip temu bual lah, iaitu secara kualitatif. Okey, jadi saya nak memahami lebih jelas, so saya convert kepada kuantitatif lah. So saya tengok bilangan pelajar. So bila saya mengkelaskan daripada masalah-masalah yang dihadapi tadi adalah terdapat 4 masalah, dia selari dengan apa yang saya dapati waktu saya makan jalan kerja tadi. Okey, jadi sama macam tadilah, iaitu mengenal pasti, memang pelajar keliru untuk mengenal pasti jenis force, arah force, penggunaan formula, okey, dan juga free body diagram lah. Sebab untuk chapter forces ni, dia tak boleh tengok dekat equation yang diberi dekat kertas soalan. Memang pelajar dia tengok situasi yang diberi, dia kena lukis dulu free body diagram. Daripada free body diagram tu baru boleh create equation, iaitu relate dengan Newton's law of motion, konsep di situlah. Okey. Alright. Jadi untuk saya nak lebih faham lagi, sebenarnya pelajar ni dia masalah dia ni dalam kategori apa? Adakah tahap kemahiran ke, tahap kefahaman ke, tahap menganalisa maklumat ke? Okey, jadi saya mengkelaskanlah. Okey, tahap kefahaman ataupun tahap kemahiran tadi, iaitu kepada 3 lah, iaitu lemah, sederhana dan juga cemerlang. Okey, so hasil dapatan saya dapati, kesimpulannya adalah 100% pelajar itu tidak mahir lah dalam menjawab soalan forces. Okey, berdasarkan dapatan-dapatan tadi. Okey, jadi apa saya nak buat?
Okey, jadi saya perlu cari satu intervensi, dan intervensi yang saya buat, saya tak boleh menghentam sesuka hati saya. Jadi saya berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar tadi, saya brainstorm idea, saya merujuk kepada kajian-kajian lepas. Okey, saya membuat perkaitan di antara kefahaman penyelesaian masalah dan juga pencapaian pelajar. Jadi bila pelajar tidak dapat memahami sesuatu konsep dengan baik, okey, jadi dia tak dapat menyelesaikan masalah lah, dan seterusnya akan memberi impak kepada pencapaian. So perlu ada satu intervensi, iaitu dari segi teknik dan juga alat bantu PDP lah untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Okey, jadi untuk kajian ini saya memfokuskan semua pelajar H3 T3 lah yang mana yang saya bagi test tadi tu, okey, yang berada dalam kategori lemah dan sederhana, saya memfokuskan kepada masalah yang berkaitan dengan forces. Kemudian intervensi yang saya lakukan adalah penggunaan teknik IFF, iaitu penyelesaian masalah bersistematik, berbantukan smart error detector, iaitu membantu pelajar dari segi mengenai pasti jenis dan arah forces. Okey, kemudian saya nak lihat dari segi perubahan intervensi yang saya lakukan. So saya melihat kepada peningkatan markah, peningkatan bilangan pelajar cemerlang dan pengurangan pelajar lemah. Jadi objektif kajian ini adalah untuk mengkaji penggunaan teknik IFF berbantukan smart error detector dalam meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah forces dalam kalangan pelajar matrikulasi. Okey, jadi kajian ini adalah merupakan kajian tindakan, okey, berpandukan kajian model kajian tindakan Chemis dan McTaggart 1988. Okey, yang mana ada 4 fasa, dan kajian ini melibatkan 2 kitaran. Yang mana kitaran pertama adalah berdasarkan keputusan ujian formatif ujian awal tadi, saya membuat tinjauan awal lah, iaitu temu buah dan juga semakan jalan kerja seperti apa yang saya ceritakan tadi. Kemudian saya merancang tindakan, iaitu saya mencipta IFF teknik dan juga smart error detector. Okey. Kemudian saya pun melaksanakanlah tindakan dan memerhati, iaitu saya menjalankanlah konsultasi menggunakan teknik IFF berbantukan smart error detector. Kemudian saya memberikan ujian akhir 1 kepada pelajar. Kemudian saya pun membuat analisis dan juga refleksi, iaitu saya membandingkan keputusan ujian akhir 1 dengan ujian awal. Okey, so saya dapati berlaku peningkatan yang amat ketara, sehingga peningkatan itu adalah lonjakan sarjana lah. Okey, so kalau ikutkan semua sudah meningkat, okey, yang kategori sederhana dan juga lemah tadi, tapi saya masih lagi tak berpuas hati sebab masih ada lagi 5% yang berada dalam kategori lemah. Okey, dan juga saya juga ingin meningkatkanlah keyakinan saya terhadap ketekalan kajian ini. Saya meneruskan dengan kitaran kedua, iaitu samalah menggunakan membuat konsultasi mengenai intervensi tadi. Lepas tu saya bagi ujian akhir, kemudian saya membuat analisis dan juga refleksi, dan dapatan adalah memuaskan hati saya lah, sebab semua pelajar sudah berada dalam kategori cemerlang. So saya menamatkan kajian sehingga ke kitaran kedua. Okey, so ini data-data apa yang saya cerita tadilah, iaitu berlaku peningkatan markah dan juga dari segi masalah semua berlaku pengurangan lah, iaitu di ujian akhir 1 dan ujian akhir 2. Okey, so pemerhatian atau perubahan yang saya dapatilah, okey, berlaku peningkatan yang amat ketara dalam kemahiran menentukan forces dan juga direction, iaitu saya melihat kepada free body diagram yang ditunjukkan oleh pelajar. Okey, peningkatan yang amat ketara dan kemahiran menjawab soalan forces dari segi penggunaan formula, pengertian dan jawapan akhir yang ditunjukkan oleh pelajar, dan juga peningkatan yang amat ketara kefahaman dan pencapaian dari topik forces, iaitu jalan pengiraan dan juga markah yang ditunjukkan oleh pelajar. So refleksi, okey, terhadap pelajar berlaku peningkatan markah, pelajar sudah berjayalah menunjukkan penyelesaian yang lebih sistematik, pengiraan betul dan tepat, dan pelibatan aktif, dan pelajar tu kelihatan seronok lah menjalankan aktiviti. Okey, dari segi pensyarah pula saya sangat berpuas hatilah kerana PDP menjadi lebih sistematik dan cepat. Okey, dan pelajar pun menunjukkan sikap positif dengan aktiviti yang dijalankan, dan saya yakinlah dengan penggunaan teknik IFF berbantukan smart error detector ini. Jadi hasil dapatan semua telah menepati objektif, dan saya membuat kesimpulan bahawa penggunaan teknik IFF berbantukan smart error detector ini meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah forces dalam kalangan pelajar matrikulasi. Okey, terima kasih Puan Siti Masa Munirah. tu.
Ya, betul, faham. Okey, jadi saya pun laju juga seperti biasa. Okey, bila puan kata puan bergerak daripada kitaran 1 ke kitaran 2, okey, atas sebab puan tidak puas hati dengan 5% yang belum mendapat lagi pengajaran ataupun kefahaman berkenaan dengan forces ini, jadi puan telah membina Smart Arrow tersebut. Jadi apa konsep Smart Arrow itu yang puan rasa dapat membantu para pelajar yang 5% tadi tu? Okey, macam ni sebenarnya Smart Arrow Detector tu saya dah guna masa kitaran 1. Okey. Lepas tu kalau saya tengok semua pelajar yang lemah dan juga pelajar sederhana, semua dah meningkat. Maksudnya dari segi markah mereka semua dah meningkat. Sebab objektif saya tadi nak meningkatkan. Jadi kalau ikutkan dah meningkat, cuma tak menguasai sepenuhnya lagi sebab masih ada 5% yang belum masuk ke pencapaian yang cemerlang. Okey, jadi sebab itulah saya buat kitaran kedua dan juga saya nak tahu adakah bila saya menggunakan teknik ini dia berkesan juga kalau diaplikasikan untuk yang seterusnya di waktu yang masa yang lain lah. Okey, boleh saya sambung sikit lagi? Boleh. Saya tunggu juga tu. Maksudnya ketekalan, konsisten peningkatan itu. Adakah meningkat juga? Kalau meningkat juga saya yakinlah. Kan kalau tak meningkat maksudnya waktu tu je lah meningkat, lepas tu tak meningkat. Sebab pelajar boleh tak saya tunjuk sikit? Same set of students ke different set? Pelajar yang sama? Pelajar sama. Pelajar sama. Okay. Boleh tak saya tunjuk Smart Arrow Detector sebab doktor ada tanya mengenai macam mana. Apa konsep dia menyebabkan Okey, konsep dia adalah Smart Arrow Detector ni, okey, bila student dapat soalan kan, dia orang kan buat dalam grup penyelesaian masalah tu. Dan akan ada perbincangan lah, brainstorming idea dan sebagainya. Okey, di setiap arrow ni adalah mengandungi konsep. Maksudnya pelajar yang lemah, bila lemah dia macam tu lah, bila kita dalam kelas nampak macam faham tapi bila bagi test memang sebenarnya dia tak faham. Jadi dia tak ingat sebenarnya kan, dia tak ingat konsep tu. Jadi dia letak dekat kertas soalan ni kan. Okey, sini objek. Okey, sini objek lah kan. Contoh objek ni saya letak atas meja. Okey. Lepas tu pelajar pun letaklah Smart Arrow Detector ini. Okey. Kemudian ni different color ni. So yang tu berfungsi juga. Okey, sebab kalau ikut kajian yang lepas mengikut Ford, color bermain Ford 2022, color memang memainkan peranan penting untuk bagi jangka masa panjang lah dari segi ingatan pelajar. Okey, jadi bila pelajar letak kat sini, so dia tengok konsep kat situ. Duduk di atas surface. Jadi dia tengoklah sebab dia kadang-kadang tak ingat kan. Okey, lepas tu tengok yang mana surface. Ni adalah surface kan, maksudnya wujud normal force. Direction kena macam mana? Okey, perpendicular. So dia tarik perpendicular to the contact surface. Okey, dan yang seterusnya. So inilah free body diagram. So dia transfer arrow itu menjadi free body diagram. Di situ student create equation. Maksudnya dia akan membantu dari segi penyelesaian masalah lah. Okey, boleh tak saya tunjukkan data yang tadi tu? Sebab terima kasih. Okey. Sorry terkeluar. Okey. Sebab dia macam ni doktor. Sebab bila saya dapati daripada yang pertama tadi, mana data tadi? Kata 5% tu kan? Betul. Okey, 5% kalau kita tengok kat sini, dia tidak mengguna formula yang betul dan penggatan salah ke dalam formula. Maksudnya dari segi kemahiran tu, dia dah dapat dah. Ni, maksudnya dia dah tak ada masalah dah. Yang dia ada masalah adalah dari segi equation itu sendiri, iaitu total force equal to MA ataupun total force equal to 0 dan juga penggatan salah tu ke dalam formula, sama ada positif tu ataupun negatif. Okey, maksudnya itu tidak melibatkan penggunaan Smart Arrow Detector ini. Maksud saya, okey. Maksud saya yang ini kan untuk yang tu, yang 1 dan 2. Dan soalannya adalah apakah perbezaan
intervensi kitaran Oh, satu okey. yang ditambah baik untuk kitaran kedua. Okey, maksudnya waktu student jawab sebab diorang kan masih ada lagi yang lemah tu kan. Lepas tu saya pun bagi hint kat mereka. Okey, waktu maksudnya kita buat konsultasi lagi sekali kan. Maksudnya Membuat action yang ditambah baik adalah consultation. Konsultasi dan saya memberi hint kepada pelajar. Okey, kalau soalan tu keyword dia oh yang tu nak tanya. Okey, sorry lambat sikit. Maksudnya saya bagi keyword lah kepada pelajar konsep P. Okey, kalau soalan bagi tahu object at rest, so total force equal to 0. Macam tu. So maksudnya mesti Ha. ada Penambahbaikan. Oh, itulah penambahbaikan. Oh, lambat sikit sampai. Sorry doktor. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang ketiga Puan Siti Munirah. Seterusnya kita menjemput pembentang keempat Puan Kang Kuwei dari Kolej Matrikulasi Kelantan dengan tajuk Teknik HID dalam meningkatkan kemahiran pembezaan pelajar. Dipersilakan. Salam sejahtera, saya Kang Kuwei dari kumpulan Teacher Power ingin membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk Teknik HID dalam meningkatkan kemahiran pembezaan pelajar. Sebagai seorang pensyarah matematik, kami mendapati topik pembezaan tidak mudah dikuasai oleh pelajar. Kegagalan pelajar untuk mendapatkan grade prestasi yang tinggi dalam peperiksaan akhir semester adalah disebabkan pelajar itu gagal menjawab soalan pembezaan dengan betul. Ini adalah kerana maka peruntukan untuk topik pembezaan itu adalah 25 markah pada akhir peperiksaan akhir semester. Oleh itu, satu kajian tindakan dengan menggunakan teknik HID ini dilaksanakan untuk mengatasi masalah pengajaran dan pembelajaran topik pembezaan ini. Selain itu, topik pembezaan juga penting untuk diaplikasikan dalam subjek STEM yang lain seperti fizik, kejuruteraan. Maka pelajar yang dapat menguasai teknik pembezaan ini, sudah pasti pelajar itu juga dapat menguasai subjek STEM yang lain. Okey, seterusnya adalah refleksi amalan PDP lalu. Daripada tinjauan awal didapati 85% pelajar berasa keliru semasa hendak menjawab soalan pembezaan kerana mereka tidak pasti fungsi yang mana perlu dibezakan dahulu. Sebanyak 69% pelajar tidak yakin untuk menjawab soalan pembezaan dan 92% pelajar tidak minat topik pembezaan yang rumit. Daripada pengalaman pensyarah mendapati bahawa pelajar memang lemah dan tidak dapat menjawab soalan pembezaan yang melibatkan ungkapan yang rumit dengan betul. Pembelajaran dengan menggunakan teknik HID ini dapat membimbing pelajar untuk belajar dengan cara yang kreatif dan inovatif. Secara tidak langsung, pembelajaran ini dapat melahirkan pelajar yang dapat menyelesaikan sesuatu masalah secara kreatif dan inovatif. Lepas itu adalah fokus kajian. Kajian tindakan ini berfokus untuk menyelesaikan masalah pembelajaran pelajar dalam topik pembezaan dengan menggunakan teknik HID. Kajian ini dilaksanakan dengan berpandukan model kajian tindakan Chemis dan Metaget 1988. Objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran pembezaan pelajar dengan menggunakan teknik HID, highlight in differentiation, meningkatkan tahap prestasi pelajar dalam topik pembezaan. Kajian tindakan ini melibatkan 13 orang pelajar tutoran F2T7 semester 1, sesi 2022 dan 2023 di Kolej Matrikulasi Kelantan.
Terdapat 6 orang pelajar lelaki dan 7 orang pelajar perempuan. Kumpulan pelajar ini merupakan kumpulan pelajar yang mengambil subjek fizik, matematik, sains komputer dan kimia di semester 1. Ujian diagnostik telah dilaksanakan untuk memilih sampel kajian tindakan. Pelajar yang mendapat grade C- ke bawah akan dijadikan sampel kajian, di mana pelajar ini memerlukan lebih perhatian dalam pelaksanaan kajian tindakan ini. Penyelidik memperkenalkan teknik HID ini kepada pelajar untuk meningkatkan kemahiran, meningkatkan kefahaman pelajar dan juga membantu pelajar untuk menguasai teknik kaedah pembezaan dengan betul. Highlight in differentiation ini adalah kita highlight pada bahagian fungsi yang akan dibezakan, kemudian kita akan ikut turutan. Daripada pelaksanaan intervensi ini didapati pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif dapat berlaku semasa pembelajaran teknik HID ini. Pelajar begitu aktif dan cuba menjawab soalan pembezaan. Pelajar dapat menjawab soalan itu dengan lebih yakin dan tidak keliru untuk membuat pembezaan. Satu ujian formatif telah dilaksanakan selepas 1 minggu intervensi. Didapati 100% pelajar dapat mencapai prestasi yang cemerlang. Data menunjukkan bilangan pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang meningkat dengan mendadak. Selepas pembelajaran teknik HID ini, pelajar menunjukkan minat daripada pemerhatian penyelidik dan mereka dapat menjawab soalan pembezaan dengan yakin. Keputusan 100% semasa ujian formatif ini dapat selaras dengan penyataan yang dilaksanakan, kajian yang dilaksanakan oleh Rafi'i Rajamin dan Hafsah Taha 2020 yang menyatakan bahawa sikap, minat dan pengetahuan asas dalam matematik adalah faktor yang penting untuk meningkatkan minat pelajar dalam pembelajaran matematik. Untuk penyelidik berasa puas hati dengan keputusan pelajar dan penyelidik juga sangat bersemangat dan yakin dengan menggunakan teknik HID ini untuk pengajaran topik pembezaan yang seterusnya. Penyelidik juga menyokong penyataan yang dinyatakan oleh Shalini dan Muzirah 2021 yang menyatakan bahawa guru haruslah menguasai kemahiran kaedah pengajaran supaya dapat menjadikan pelajaran itu lebih menarik dan memperbaiki minat pelajar. Seterusnya adalah dari segi PDP, pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini dapat berlaku dengan menggunakan teknik HID ini. Ini adalah selaras dengan analisis kajian tindakan kajian yang dilaksanakan oleh Hajiz et al. 2022 yang menyatakan bahawa guru mestilah berani berusaha untuk menerka dan juga menguasai kemahiran untuk memenuhi keperluan pelajar. Secara keseluruhannya, refleksi pensyarah dalam PDP mengenai topik pembezaan ini dapat memberi kesan kepada pelajar iaitu meningkatkan prestasi pelajar. Oleh itu, objektif kajian tindakan ini tercapai. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Puan. Simple je soalan saya. Apa itu teknik HID? Teknik HID ini adalah kita buat differentiation. Kita ada banyak fungsi berturut-turut, ada ln, ada eksponen. Kita akan highlight bahagian yang inner part. Biasanya student itu tak dapat tengok, perlu buat differentiation pada inner part. Kita akan ikut urutan daripada luar, kita differentiate sampai yang dalam. Setiap fungsi itu. Apa yang inspires the group for the development of HID? Oh, HID. Saya apply the conceptualize the conceptual. Sebab mereka master satu teknik HID ini, mereka dapat apply untuk 9 formula untuk pembezaan.
Pembezaannya itu, topik pembezaan itu ada 9 formula. Pelajar itu perlu hafal. Dan kalau dia master teknik HID ini, dia dapat buat differentiation itu ikut susunan sahaja. Conceptualize. Okey, kalau dibaca di sini HID itu adalah highlight in differentiation, okey. Jadi highlight itu adakah fungsi warna ke? Ada sebab disebutkan tadi bahawa ianya menurutkan. Jadi macam mana warna itu memainkan peranan macam like okay. If you can explain further on that. Yes. Kita akan highlightkan yang ni fungsi yang dalam. Kita akan differentiate yang luar itu. Luar itu kita differentiate ln, kita akan dapat 1 over ln. This is the highlight part. 1 over the highlight part, differentiate for the highlight part. The highlight part itu akan differentiate kemudian. Then for the second step, yang ni before the d per dx, kita salin balik. Differentiate for this one, the highlight part will become x square plus 3. This one, kita differentiate the ln, kita akan dapat 1 over x square plus 3. Then kita akan differentiate the highlight part. Untuk mengingatkan student itu, mesti differentiate the inner part, bahagian dalam itu. Lepas tu, kita highlight. Tak. Student jawab soalan itu, student yang highlight sendiri. Kalau tak ada highlighter, kita hanya shade the region lah. Kita hanya buat mengingatkan kita dengan menggunakan highlighter, color pencil atau shaded the region. So kita ajar pelajar itu untuk highlight. Ya, betul. Okey, so pembelajaran itu berlakulah. Ya, itulah betul. intervensinya sebenarnya. You actually ajar pelajar untuk highlight. Highlight saja. Dia akan jawab soalan itu dengan lebih confident. Highlight yang inner. Inner part. The inner part kita perlu highlight. The first step is that they highlight. Ya, highlight. And then when they highlight, then they know when they highlight, this one has to be done. The differentiation. The differentiation for the highlight part. Just a simple. Yeah. Simple, but I think that it can be like you can explore further of the theoretical macam Background of this lah. Sebab bila you this is say a technique. But I'm sure there must be ada certain principle yang hold this technique. For Okay. example, the highlight. Highlight tu sebenarnya you are using colours, you are using sama juga kan? Ya, Puan Munira. Ya. Basically, all teaching techniques, they have this, what we call it, theoretical foundation. Jadi the theoretical foundation tu ada yang you should highlight in your Work. in your work after this. Macam mana you develop this intervention? Okay. Sebenarnya highlight tu your main function of highlighting is to get them to notice that this is important. Ya, remind. So correct. I think that one should be included. Yeah, for example like if using colours, okay, ada colour-colour tertentu, okay, and then after that mungkin okay, mungkin colour pertama itu colour yang lebih terang dan kemudiannya makin supaya dia nampak daripada sini ke sini. So there must be a theory behind that. There must be something that holds that. Okay. Yang sebab contohnya satu lagi, jikalau para pelajar tu kita bagi gamification. This is another example. Okay, ianya sebenarnya kita memang kata pelajar suka, tapi pelajar suka itu berdasarkan teori apa sebenarnya. So there is a theory behind that. Kalau kita tengok, kalau second language punya theory would be Krashen's theory, yang mana dia akan mengatakan bahawa pelajar apabila mereka seronok, dia punya filter very low. So filter very low, ilmu masuk banyak. So itu yang kita pegang dulu. So kita akan actually invent new things based on that. Okay. But macam yang ramai-ramai buat adalah you actually have that thing, tapi tak tahu datang dari mana. Tapi you actually tahu, cuma you tak boleh nak link kan. Kita kalau cantiknya dalam OEC Ya. Tak apa. Lupa dah sebenarnya. Tapi itulah basically theoretical foundation tu is important untuk kita kongsikan di dalam sesuatu kertas kerja terutamanya. Sebab daripada situlah bukan you saja yang akan dapat ilmu tu. You are sharing with other people and other people akan dapat idea untuk menggunakan konsep itu, teori itu untuk other things. Okay. Thank you for the suggestion. Okay, thank you so much.
Terima kasih Puan Kang Kuei dari Kolej Matrikulasi Kelantan. Seterusnya saya menjemput Dr. Banu Anak Perempuan Ramanan dari IPG Kampus Kota Baru Kelantan dengan tajuk pembentangan Empowering Educators, a Rigorous Validation Tool to Uncover Novice Teacher Professional Identity. Dipersilakan. Okay, thank you, MC, and good evening, everyone. I'm Banu Ramanan. I'm from IPG Campus Kota Baru. I'm representing my team to share my tool about how the empowering educators, how I did the validation tool, a rigorous validation tool to uncover the novice teacher professional identity. Okay. Okay. First of all, when we look through the background of the study, firstly is about the why we should understand the novice teacher professional identity, because the novice teacher professional identity is very crucial, and it is important to we get to know about their growth, effectiveness, and overall their job satisfaction. Okay, after they enter the school for the after they finish their teacher training. Okay, when we look through the definition of teacher professional identity, it's basically is about how developing the sense of self and professional role that a new teacher form as they begin their teaching career. And the identity evolves over the time, because when I looked through the literature review, I couldn't find a specific definition what is about the teacher professional identity at all. So for me, it's evolves over the time, and then it's shaped by the experience and interaction and reflection within the teaching profession by the individual. It will be very according to the individual. And then secondly, why it is important, because by gaining the insight into their beliefs, values, knowledge and perceptions of their roles and educational stakeholder, they can provide a targeted support and resources to meet the specific need of the beginning educators. Okay, by we know, after for the teacher trainings, we give the training for the trainees, our trainees as a teachers. But when they enter the school, we don't know what they're going on. So these tools, I think it can help them to explore more about what they are going on at the school. So the novice teacher, why it is important? Because they are the vital role, shaping the vital role for the future of the education. And they are providing them with the necessary support and resources in terms of induction program, mentorship initiative, and professional development opportunities. Of course, we can help them to become more better and cater the specific needs of the beginning educators. The research objective is, this study is aimed to create a comprehensive validation tool. To comprehensive validation tool and determine the validity and reliability of the proposed level of novice teacher professional identity by I able to create one model for this and enhance how the novice teacher quality. Okay, the research question is on the one, it's about the is the measurement model for the novice teacher
professional identity of Malaysian school teacher is valid and reliable. Okay, for the attention of the audience, when I go through the literature review, I couldn't. There is a very less of the tool available to validate the novice teacher professional identity. But in terms of Singapore or Indonesia, they have. But in Malaysian, the focus study is more on qualitative, not in the quantitative. So it's raised my curiosity to get more, to explore more about this topic. So the problem statement. Okay, the problem statement of this study is there is a lack of comprehensive and rigorous validation tool. It's not only for the global, not only in Malaysia, for the both globally and in the internal of the Malaysia, there is a lack of comprehensive and rigorous validation tool. So secondly, there is a limited ability of researchers and practitioners to comprehensively assess and understand this critical aspect of the teacher development. And then majority of the previous research are focusing on more on the qualitative. Okay. Secondly, third, the report from the World Bank 2022 also telling that we need the adaptable and resilient educators who can effectively navigate the virtual learning the environment, support the student well-being, and address the learning gaps. Okay, because of the COVID pandemic, most of the students, even the practicum also via the online. So they don't have ability to get more about the experience, how they able to undertake the students and children at the school. So when they enter the real situation from the theory to the practical, after they enter the studies, enter the schools, they have so many problems. So this is the theoretical and conceptual framework for base of this study. The novice teacher professional identity basically combines of the motivation, self-image, and self-efficacy. Lastly, the task perception. This is the 4 dimensions consists of the novice teacher professional identity model, and this is based from the theory of teacher professional identity by Berg and Stats 2009 and adult learning theory by Knowles 1980. Okay, this is the methodology of this that I used for this study. This is the design. Basically, it's a cross-sectional studies because it's involved with the survey. Self-administrated, and then it was data analysis was done using the SPSS, then Sam Amos. The population, then the sample. The unit analysis of the study is the novice school teacher, but the novice school teacher consists of first to third year of their service in the teaching, because then only they will get the teaching certificate, the real certificate from the government. So I consist of year 1 until year 3 only. So after that, they are no more novice teacher. So it's because the state, the Johor state. Why I choose the Johor state? Because from the data I get from the NUTP, the latest data, the most of the teacher posted to the popular state is Johor, Melaka, Selangor, and one more is Johor, Melaka, Selangor. 3, okay, 3 states. So when I did the random sampling, so Johor state was selected. Even though the statistics also shows that the Johor state, most of the new teachers are posted to that state. So it's I take the opportunity to why not I conduct these studies from the Johor state. And then the sample, firstly I collected 300 data from the teachers. But overall, after that I do the data screening, and the outliers overall sample that I can use for this study is 294. And the systematic random sampling was used for the sample selection. The instrument was adapted and adopted by the HANA 2020. And then the pilot study, yes, before the real study, I conducted the pilot study. And then the pilot study, I used 200 respondents for the pilot study, because according to the 200 respondents is good enough to conduct a real study. And then before I conducted the pilot study, I used the back-to-back translation first, because HANA, the instrument I took from HANA is, I get the permission first to use this instrument.
So after I get the permission, I do the back-to-back translation according to Brislin 1973 because all the instrument was in Bahasa English. So when I transferred to Bahasa Malaysia, so I have to conduct this back-to-back translation. And then I did some the validation tests. And then reliability test, the alpha chromba shows 0.92, which is suitable to conduct the real studies. And then the factor studies, KOMO, bad blood test, it's all for the conducted for the EFA. So after I conducted the EFA, it shows that yeah, this instrument is good enough to conduct in the real study. Then the data analysis, how I conduct the data analysis for the descriptives, percentage, mean, the inference, I use the SPSS version 25th. And then for SAM Amos, because I'm doing the CFA, so a structural model, so I use the SAM Amos version 24. So this is the finding. This is the finding. The measurement model, the first measurement model that I got from this study is, it shows that some items are low factor loading. So item C11, 35 and 30 were identified with low factor loading. So when I eliminate these items for the second round, yeah, I get the model fit, because to conduct instrument validity of the instrument, the three things is important, because test of the model fit, yes, I already done, and then convergent validity, and then the construct reliability. The three element was I already go through to get this type of the model, and then this is the final model that I get from this study, from this tool. And then yeah, so I able to produce this model, teacher professional identity model, this which is consist of 4 types of the dimension for this study. So I already applied for the my IPO recently, then I'm waiting for the confirmation from them. So this is, I'm so happy because I able to produce this type of the model, because in Malaysia so far they are doing the qualitative study only. So the quantitative there is no one has done, maybe less. So this will be my contribution and novelty for this study. Okay, about the discussion. Okay, so by the contribution, by theoretically, the study enabled to successfully produce the 4-factor model. Secondly, it shows that the dimension of tech ID model have been studied, have contributed significantly to formation of the teacher professional development initiative. Okay, the teachers change. So based on the data and contemporary studies, novice teacher professional identity had a significant impact, okay, on empowering the educators. About the implication and contribution, the big contribution for mine is the able to produce a rigorous validation tool that could help to uncover the novice teacher professional identity. So the future study maybe we can conduct by the longitudinal study with different contexts, and then by the mixed method. So that's all. Thank you. Okay, thank you, Dr. Banu. Welcome. Right. Okay, so congratulations on the application of my IPO. Thank you very much. All right. Okay, so regarding your study, Yeah. okay, it's actually, I mean, the one that's reported here is the validation. Yeah. Yep, of the tool that, Yeah. or the instrument that you have Yeah. actually come up with. Yeah. Okay, so you mentioned that lots of qualitative studies have been done. Yes. Okay, and then I'm sure there's a lot of information there. Yeah. Okay, and then you have taken Hannah's, what do you call, questionnaire, right? Yes, yes. Okay, so Hannah, where is this Hannah from? Hannah's from overseas. She's from Finland. Okay, so she's from Finland. Yes. So therefore, I'm very sure that the instrument that Yeah. she actually came up with would be based on Finland. Finland setting. Yep. Yes. Okay. So Finland setting. Yeah. Okay. So when you have taken the Finland setting questionnaire. Adopt and adapt. Okay. So what? Okay. I'm interested in what have you actually included in the adaptation or the adaptation of the questionnaire. Because there is because in the Finland setting there is not a decentralized the education system. Okay, but in Malaysia we did centralize. Okay, so in terms of that, me and my team member try to do setting. So because the questionnaires when I did in Bahasa Malaysia, so can I use the Bahasa Malaysia? No problem. No problem.
Because I'm interested in knowing what have you actually added or changed from Hannah's questionnaire. Because they add the activity in terms of the activity, because in the Malaysian country, because we are not more to we take in consideration about the Sabah and Sarawak also go, and then rural and urban area also. So in the Finland setting, they use a lot of the the gadgets, and then the internet settings, more on that, the artificial intelligence. It's because this is the latest contribution from the HENA 2022. In terms of that, so we try to adapt to the Malaysian setting, which is suitable for all the teachers, because some of the teachers were posted to the normal area, rural and all the areas. So in terms of the application of the Kemudahan ICT, and then the teachers' collaboration, because in the Finland setting, they will able to give their idea to the school vision and mission. Okay, they are one part of the making decision makers. But here, no. So dalam macam tu, so memang kita tukar the self-image, the motivation. So when I get through this model, apa yang model itu menyebabkan rendah dari segi motivasi pelajar adalah rendah. Motivasi guru-guru, the teacher trainees, when they enter the real school situation, the level of the motivation is very low compared to the other three dimensions. So when I go through why things have happened, because maybe because of the COVID pandemic was already done, so dah keluar daripada itu, maybe they will unclear their role, lepas tu tak tahu apa dia punya sumbangan yang dia perlu bagi kepada sekolah, and then role pun unclear, their terms of isolation, lack of confidence, so many things. But dalam Finland setting, all these things is mereka tak mempunyai masalah ni. So these types of the item dia tak masukkan pun. So me and my team, take the initiative untuk masukkan. So that's why able to produce this instrument model. Okay. Just one more question regarding the sampling. Yeah. Yep. Okay. So you have chosen Johor. Yeah, Johor State. For the reason that you have mentioned. Yes. So I guess it's actually not. When you're using SAM, usually people will be actually looking at, say, for example, like the whole of Malaysia, Yes. rather than just one state. Yeah. Yep. Okay. And then if, of course, you are not able to use all, but you use maybe you may use the what do you call Craigie or Morgan, yes. or maybe if you use hair, okay. Cohen. He would say things like, okay, this number is enough. Yes. Okay, but the thing is the distribution of the population. Yeah. Okay, so like my concern is because like when you look at Johor, Yeah. it will be different from Sarawak. Yes. Yep. So maybe just to enlarge Yeah. your study, Mhm. okay, open it up a little bit more, okay, to actually do maybe zoning. You know, like from East Malaysia, you have like a group of people. Yeah. Okay, I mean, again, you may use any kinds of sampling, Yeah. but not purposive sampling. Yes. Because for SAM, I don't think so. You can use purposive sampling. Okay. Yep. Okay. All right. And then maybe okay. And then cover more areas so Yeah, that you okay, can sure. get a very comprehensive. Yeah, thank you, Doctor. It's a good idea actually. Even though the sampling are homogeneous, because all the teacher trainees who are come out from the IPGs and for the universities, so maybe we can apply what we want to know what going to happen after the 3 years when they enter the school world. Yeah, thank you very much. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Banu. Seterusnya saya menjemput pembentang terakhir kita pada sesi selari 6 ini. Dipersilakan Encik Mat Nizam bin Nasir dari Bahagian Tajaan Pendidikan KPM dengan tajuk pembentangan Pembangunan Modal Insan Terdidik dalam Kurikulum Standard College Vocational KSKV Bidang Teknologi Kimpalan, satu analisis keperluan. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sementara itu untuk panel saya dah bagi satu lampiran kajian DDR, Develop Design Research yang telah berjalan.
Kajian ini adalah kitaran kedua, tajuk kimpalan. Sebelum ini dah berjalan penyejukan dan penyamanan udara, di mana eviden adalah penting sebelum menjalankan kajian kedua. Untuk pengetahuan panel lah, itu adalah untuk eviden kajian pertama. Dengan itu diimplementasikan kajian kedua subjek kimpalan. Yang pertama penyejukan dan penyamanan udara. Sebab penganjur kata kena buat kajian yang baharu. Saya difahamkan. Okay. Okey, yang pertama tuan. Okey, dalam menjalankan kajian yang pertama kita kena cari punca kuasa. Iaitu isu kajian, di mana punca kuasa saya ialah sebelum menjalankan kajian, saya melihat persiapkan diri anda dengan kemahiran pengetahuan dan sikap pada Convocation SLDN, Sistem Latihan Dua Nasional yang menekankan pengetahuan, kemahiran dan sikap. Okey, saya bagi contoh. Sebab saya bekal pelajar dan cikgu vocational, kita terus ke point saja. Seorang pelajar, okey, dia mesti ada pengetahuan, kemahiran dan sikap yang seimbang. Contohnya, okey, apabila kita ada lesen memandu, kita bawa lesen memandu, kita bawa kereta, kita dah faham undang-undang, tetapi kita dah mahir membawa kereta sebab kita dah test kita punya ujian memandu, tetapi sikap kita masih tidak boleh berubah apabila kita di jalan raya. Lampu merah kadang-kadang kita potong. Ini saya nak bagi simple sebab vocational punya style dia simple saja. Sebab saya pun terakhir dah nak pukul 5 kan. Okey, ini punca kuasa kajian saya. Okey, latar belakang. Okey, alhamdulillah pada ucap utama tadi, Profesor Roslinda menekankan pasal nilai. Ini dia. Dan juga ucap utama pada YB Menteri Pendidikan kita mengatakan tentang college vocational tadi kan. Jadi penubuhan college vocational, kita kena lihat college vocational, lepasan pelajar adalah untuk bekerja di sektor industri. Maka majikan di sektor industri adalah kami punya klien. Kami kena pastikan bahawa kurikulum yang dihasilkan adalah relevan dan memenuhi kehendak industri. Okey, next sebab banyak lagi poin yang saya nak nyatakan. Okey, dalam satu kajian kita mesti dapatkan sumber, tesis, kajian, artikel ataupun jurnal. Di setiap satu tuan, pengetahuan, kemahiran, ketidaksepadan, kurikulum dan sikap semua saya ada citation. Perlu diingat, dalam kajian, sesuatu pernyataan yang anda buat mestilah ada citation untuk memastikan bahawa kajian kita memberi satu impak yang tinggi. Kerana kita tidak boleh cakap sesuatu pernyataan tanpa citation. Okey, jadi saya ambil daripada sumber tesis, kajian dan juga artikel jurnal. Struktur kurikulum serupa juga. Task Force Transparansi Program Akademik Industri Awam yang ada dinyatakan juga tadi pada Profesor Roslinda. Dia menyatakan bentuk pokok tadi kan, di mana kita ada sistem kurikulum boleh rentur dan bersifat organik, pendidikan masa depan. Jadi inilah dia, kita nak buat ni pada hari ini untuk kegunaan masa depan, untuk kebaikan dan manfaat pelajar-pelajar di masa hadapan. Okey, seterusnya next sebab saya ada poin yang slide terakhir yang lagi penting. Okey, persoalan kajian dan objektif kajian. Kenapa persoalan kajian di kiri, objektif di kanan? Okey, selalu kita tanya, tuan pergi sekolah naik apa? Boleh tuan jawab? Contoh, tuan pergi sekolah naik apa? Naik kereta. Alhamdulillah. Saya soal dan tuan jawab. Seperti ini juga. Ini persoalan kajian saya, iaitu apakah tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap KSKB teknologi kimpalan, dan juga adakah persepsi guru terhadap tahap dan sebagainya. Ini jawapan dia. Seperti yang saya nyatakan tadi, soalan saya tanya, okey, tuan dia kata naik bas, itu pernyataan dia. Persoalan kajian saya dijawab oleh tuan. Tapi dalam kajian, kita melihat persoalan kajian hendaklah ada jawapan dia nanti masa kita dapat data. Okey, next tuan. Okey, selain itu ini adalah analisis dokumen macam biasa, MQA. Lepas tu saya dapatkan daripada sumber The World Bank Talent Corp Survey. Itu saya kata, dalam pendekatan saya buat penyelidikan sekarang, kita kena ambil citation. Citation kalau boleh dalam dan luar negara. Dan kita pastikan contoh The World Bank ni yang berkaitan mesti tentang majikan, berpendapat kurikulum universiti apa dan sebagainya seperti yang dinyatakan di sini. Maafkan saya faktor masa. Okey, kerangka konseptual kajian. Saya menggunakan model CIPP style Stubborn Beam 1971, di mana domain pengetahuan, kemahiran dan sikap kita mesti balance. Seperti saya kata tadi, kita ada lesen memandu kerana dah test ujian memandu di JPJ. Kita dah bawa memandu di sekolah memandu apa dan sebagainya. Tetapi nilai ini yang kita nak pastikan di jalan raya,
kita mesti pastikan bahawa kita mematuhi peraturan, kita menjadi berhemah dan daya, tidak menjerit dan marah kat orang dan sebagainya. Itu yang susah nak dibimbing sebenarnya. Okey, ini kurikulum collaborational dan sebagainya. Ini adalah analisis dokumen. Analisis dokumen, ciri utama, saya pecut di sini lah, ciri utama dan sebagainya. Ini biasalah bagi kita seorang guru, pencara dan sebagainya. Daripada apa yang ada, plan pembangunan pendidikan Malaysia, ini yang kita nak jadikan satu analisis keperluan dalam kajian saya pada next akhir slide nanti. Okey, pada kajian saya ini, kita kena lihat teori COP, gaya pembelajaran accommodator, iaitu pelajar yang berada di bengkel ini yang menjalankan praktikal, dia ada pengetahuan teori, dia ada praktikal dan dia ada sikap, dia mesti ada pengalaman konkret. Yang pertama, pelajar melibatkan diri dalam pembelajaran dan merasai pengalaman baru. Contohnya, doktor, saya beritahu bahawa apabila kita belajar wiring kat pelajar, left neutral pendawaian, pelajar tidak boleh balik rumah dah terus, oh ini wiring, itu teori, pelajar kena melaksanakan. Kita kena pasang left neutral pada satu pendawaian, contohnya pada kipas. Dan Alhamdulillah kipas tersebut hidup, maka pendawaian betul. Batu kata dalam kemahiran teknik dan vocational ni, kita ada pengetahuan, kita apply dalam praktikal, amali dan kemudian sikap. Sikap ni kita terbagi kepada dia masih mematuhi peraturan bengkel, memakai pakaian keselamatan bengkel, sarung tangan dan sebagainya. Okey? Dan juga pengalaman aktif. Itulah aktif tu kita pelajar melaksanakan secara amali atau hands on dalam pembelajaran. Okey? Kita nak seimbang. Dan seterusnya maklumat pakar temu bual. Okey. Ini adalah kajian tinjauan tuan-tuan. Analisis keperluan yang berada dalam pasar Develop Design Research DDR. Yang pelopor utama dia Ricky and Clan 2007 dan di Malaysia oleh Profesor Dr. Saidah Siras Universiti Melaya. Saya rasa panel mungkin tentang DDR ni mungkin ni. Dan DDR ni agak famous buat masa ini kerana apa? Kelebihan DDR ini kerana dalam kajian DDR ini, dalam fokus kajian saya menggunakan beberapa responden pakar daripada luar KV yang telah dijalankan dan juga pihak industri. Kerana apa? Kita nak memastikan bahawa kita buat kajian, kita tak nak kalau di dalam skop kita sekolah rendah, contohnya sekolah rendah sahaja. Ini namanya pendidikan masa depan. Pendidikan masa depan, penyelidikan hendaklah melibatkan pakar-pakar yang homogenes. Kerana apabila penglibatan pakar, contohnya kami vocational melibatkan industri, kalau contoh penyejukan penyamandara kami melibatkan jabatan alam sekitar, maka kajian itu secara tidak langsung melibatkan mereka yang di luar institusi kita. Dan data yang ada kemungkinan memberi impak yang cukup penting. Okey, dan kesimpulan daripada temu bual tinjauan ini ialah aspek nilai jati diri dan integriti perlu diterapkan oleh pencara. Kemudian pelajar akan dinilai oleh pihak berautoriti di luar KV bagi memastikan kurikulum ikut kemahiran, piawaian yang ditetapkan dan terdapat pihak berautoriti. Jadi pengetahuan kemahiran sikap ini yang saya nak masukkan. Ini dia punya punca utama tuan. Apabila kita dah beri soalan tinjauan awal kepada pencara. Kerana pencara itu adalah mereka adalah yang berpengalaman dan menggunakan kurikulum ini. Jadi kita tak ada isu. Kalau pelajar lain, ini pencara yang dah 15 tahun apa semuanya, kita tanya soalan temu bual. Bila kita tanya soalan temu bual, kemudian kita daripada temu bual itu kita jadikan dia elemen item soal selidik yang lebih bercambah, lebih dan sebagainya. Kemudian pasal 2 analisis keperluan reka bentuk dan pembangunan, saya menggunakan NGT, Nominal Group Technique. Nominal Group Technique ialah penyelidik membina elemen berdasarkan pengalaman dan tinjauan literatur dia, dan elemen tersebut akan dinilai oleh pakar yang kita lantik pada pasal 2 reka bentuk dan pembangunan, iaitu pakar yang homogenes, pakar bidang, pakar kurikulum, pakar industri dan sebagainya. Dan kemudian kita buat ISM. ISM adalah Interpretive Structural Modeling. Elemen yang telah diterima tadi, kita akan buat proses pengundian dan hasilnya daripada kajian saya yang pertama itu, dia akan menghasilkan satu model yang betul-betul telah diterima pada FDM kerana model itu telah terdiri daripada pakar-pakar daripada 6-7 universiti awam di luar KV, industri dan juga jabatan alam sekitar. Kerana itu penyejukan dan penyamaran udara lah. Jadi saya yang kejayaan yang ini saya implementasi pada teknologi kimpalan. Okey, dan akhirnya pasal penilaian dan kebolehgunaan model FDM, Fuzzy DP Method.
di mana kita patah balik kepada pencarah KB ini tadi. Kita dapatkan soal selidik, tujuh liket tu kita tengok dia ada syarat-syarat tertentu. Tapi pada hari ini saya nak tekankan pada anda analisis keperluan saya bagi contoh simple je tuan-puan. Sebelum kita nak buat rumah, kita kena rata tanah. Kita kena panggil juru ukur tanah, kita kena panggil jurutera, kita kena panggil arkitek. Kita nak tahu kita punya tanah ni apabila dah diratakan nak arsipel ke ataupun gunakan kayu bakau. Dan apabila dah lengkap tuan-puan, barulah pasal 2, ni sebagai umpama dah pukul 5 kan. Umpama, okey. Pasal 2, kita dah bangun rumah. Dan naik rumah tiang, tingkap apa dan sebagainya. Pasal 3 tuan, rumah dah siap. Lepas tu bila rumah dah siap, okey. Rumah dah siap, kita panggil pihak berautoriti, majlis daerah atau perbendaharaan yang ni untuk melihat rumah itu dapat siap atau tidak. Ingat betul-betul tuan-puan, jangan anggap ni tak penting. Kalau kat sini tersilap, piling apa semua, tak guna kalau rumah ni dah naik dan dinilai banglo yang besar, tapi piling tersilap. Jadi tuan-puan, ingatlah DDR ialah satu yang orang kata kajian yang terdiri pada pasal 1, 2, 3 dan mengikut peraturan. Dan Alhamdulillah berdasarkan lampiran yang ada, setiap pasal ini saya telah membuat 7 perbentangan setakat ini sepanjang saya belajar. Dan Alhamdulillah SB saya dan sebagainya. Dan akhirnya, okey, dan akhirnya tuan-tuan, saya pun dah lupa dah. Dan akhirnya pembentukan publish paper itu telah membuktikan. Dan itulah bukti saya tanpa omong-omong kosong. Sekian, terima kasih. Dan akhir sekali, inilah pelopor dia, ISM. Nak tahu lebih lanjut, boleh cerita kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang lemah daripada diri saya, yang baik setentunya daripada Allah dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya tanya soalan ni lah dengan cepat je lah. Okay. So dalam kertas yang telah dipresent ni adalah fasa 1, betul kan? Ya, pasal 1 sebab ini adalah kertas kajian asas yang ditetapkan oleh penganjur, dia tak boleh kajian berjalan. Tapi yang itu adalah kajian yang telah berjalan dan telah berjaya dilaksanakan, diimplementasi kepada teknologi kimpalan. Itu penyejukan dan penyamanan udara, Doktor. So jadi yang telah dipilih adalah dua orang pakar kan? Jadi pakar ni dalam institusi yang sama ataupun tidak? Okey, pakar yang ada di sini ialah yang pertama saya ambil daripada KV Zon Tengah dan satu KV Zon Utara. Dan mereka ada yang terdiri pada ketua program teknologi kimpalan itu sendiri. Kerana apa tuan? Panel doktor dan sebagainya. Kerana apa? Sebab kita tidak boleh pergi kepada pasal 1 dulu, kepada pakar industri apa dan sebagainya. Sebab pasal 1 kita tanya kepada guru ataupun pencara yang menggunakan kurikulum itu sendiri kat situ. Nanti pasal 2 pula kita buka lebih luas, pakar nominal group teknik dan interpretasi structural modeling, dan kemudian baru FDM kita patah balik kepada pengguna. Rasa macam cepat ni masa 10 minit. Okey, saya sambung soalan okey, sikit. okey. Dia tanya 2 cukup ke? Okey, setakat ni puan, saya buat 2 kerana pada asal analisis keperluan ini, di 2 itulah nanti bila kita buat, kita akan ada temu bual lagi. Mana datang soal selidik? Daripada temu bual tu nanti barulah kita nak buat soal selidik, kita berdasarkan teori COP. Kemudian kita lihat PPPM, kita lihat ciri utama kurikulum standard KV, kemudian kita lihat kurikulum collaborational. Ini kita lihat konseptual dan ini semua tuan yang dianggap sebagai analisis dokumen daripada temu bual. Sebab puan kena ingat tak tadi saya kata dia macam rata tanah dulu. Kita tak bina rumah pun lagi tau dalam DDR ni. Kita cuma rata tanah. Bila juru ukur kata okey, bila jurutera kata okey, bila arkitek kata okey, dah nak tanam piling apa dan sebagainya ataupun 100 lori dah ni, baru kita bina rumah. Kita jangan bina lagi selagi tanah tu tak dipastikan selamat untuk dibangunkan bangunan. Itulah DDR umpamanya lah doktor. Okey, kalau menggunakan analogi tanah tu ya. Okey, adakah kita mengambil pakar sahaja? Adakah kita juga mengambil kiranya stakeholders yang lain? Seperti contohnya kalau kita anda membangunkan model insan terdidik, maknanya satu modul ke model ni? Saya buat model. Model okey. Bila kita membina satu model tu, kita juga melihat kepada stakeholder lain, iaitu terutamanya pelajar itu sendiri.
Jadi adakah mereka juga dipanggil untuk memberi input kepada model ataupun apa yang nak dibina ni? Okey, dalam kajian ini pelajar tidak panggil kerana ini membabitkan tenaga pengajar, pencarahan dan sebagainya. Kerana ini nak dijadikan model pengajaran. Itu dia. Tapi yang menggunakannya hanya pelajar. Pelajar, yes. Memang pelajar gunakan doktor. Tapi dalam konsep kajian ini, kita perlukan tenaga pengajar dahulu kerana mereka ada ijazah, master dan sebagainya. Mereka bangunkan. Dan yang di sini, saya kata, yang maklum doktor, atas soalan doktor ini adalah pencara. Ini adalah pencara, pengguna-pengguna. Di sinilah guna stakeholder yang lain di mana kita ambil pakar homogeneous daripada nominal group teknik dan juga interpretive structural modelling di mana di sini kita ambil pakar industri, universiti yang terlibat dalam bidang teknologi kempilan. Stakeholder di sini, pelajar tidak. Kerana kita dah kita mengatakan bahawa ini adalah model pengajaran. Bila pengajaran adalah guru. Kalau model pengajaran dan pembelajaran, guru dan pelajar. Kalau model pembelajaran adalah pelajar. Itu yang saya laksanakan sebelum inilah yang doktor tengok yang apa semua. Sebab itulah kajian ini melibatkan pakar. Saya ada satu soalan lagi sebenarnya. Okey, boleh doktor. Dua lagi pun tak apa. Saya pun sambil belajar. Dia macam ni. Setelah dibuat analisis tersebut, kita dapat dapatannya. Jadi apakah dapatan? I'm not interested in dapatan. Apakah model itu jadi daripada dapatan tersebut? Okey, soalan yang baik. Alhamdulillah. Okey, doktor. Yang pertama pasal keperluan kita tak buat model lagi, kita tanya dulu. Pencara KB ni soal selidik dan temu bual. Kita tanya soalan macam saya ni, konsep saya tadi saya tanya temu bual berdasarkan analisis dokumen MQA, PPPM, ciri utama KB semua, kita capakan dia menjadi soalan selidik berdasarkan temu bual ini. Sebab di sini saya akan mula temu bual dulu dan sebagainya. Kemudian kita ada main sistem pegawai macam biasa, kita buat satu pelaporan. Kemudian pada pasal 2 barulah di situ kita nak membangunkan model ISM daripada proses pengundian. Wujudnya model prototype. Model prototype telah dinilai oleh 9 ataupun 11 pakar yang homogeneous di sini yang terdiri pada luar KV dan sebagainya untuk menjadikan impact yang cukup menarik. Dan akhirnya model tersebut dipersembahkan kepada pengguna pencara KV ini tadi. Ini orang yang sama dalam DDR. Dia akan menjawab soalan-soal selidik skala Likert 7 dalam FDM, dan dalam FDM tersebut apabila mereka setuju berdasarkan syarat-syarat FDM yang tersendiri, sebab di sini saya cerita di sini, akhirnya model itu diterima. Kerana apa? Kita bagi kepada pengguna balik. Tak, sebab saya nak tahu sebenarnya, tak apakah yang dapat daripada permulaan analisis tu untuk menyiapkan model tersebut? Maksud saya, apakah dia punya konstruk sekurang-kurangnya ataupun tak nak kongsi? Okey. Di sini tuan, di situ memang adalah sebab jurnal apa semua. Di sini saya bukan tak nak kongsi, saya boleh kongsi kat doktor bila-bila. Tetapi di sini saya cuma ceritakan analisis keperluan. Dia macam bina tanah dulu. Rumah tak naik lagi. InsyaAllah kalau KONPI 2024 kalau ada modal saya tunjuk. Sebab ini dia proses maafkan saya. Ini proses. Nasib baik saya last bagi kurang mengantuk sikit lah kan Ini proses doktor. Maafkan saya doktor sebab kita jawab secara sambil. Kerana saya pun cerita kat sini. Sini sabarlah, tunggulah setahun, 2 tahun sebab proses ini dia melalui fasa yang cukup panjang. Orang berani tak berani je buat DDR. Cubalah dulu. Okey, sekian, terima kasih. Jangan marah ya. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Nizam bin Nasir atas pembentangan yang begitu bersemangat itu tadi. Maka dengan itu berakhirlah pembentangan selari ke-6 bagi kategori penyelidikan. Banyak ilmu baru yang kita peroleh pada hari ini. Semoga setiap kumpulan akan beroleh kejayaan. Terima kasih diucapkan kepada semua kumpulan dan terima kasih juga diucapkan kepada para juri. Sebagai tanda peragaan akan disampaikan sijil kepada para pembentang. Untuk itu dipersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Suhaini bin Saidin, Pengarah Matrikulasi Pulau Pinang, diiringi oleh Encik Muhammad Arifin bin Abdul Aziz, Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Negeri